Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pagi ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada minggu sebelum exam. Jadi, waktu minggu sebelum exam kita ada belajar mengenai unit 1 iaitu umrah. Jadi sekarang ini kita akan sambung dengan unit yang kedua iaitu haji. Jadi sebelum itu, saya nak tanya ataupun saya nak berkongsi dengan pelajar minggu hadapan iaitu hari Selasa kita akan menyambut Raya Haji Aidiladha iaitu Raya Haji. Okey, jadi apa yang berlaku ketika Hari Raya Haji ialah umat Islam menunaikan haji di mana? Di Mekah. Jadi sekarang ini saya akan memberi gambaran kepada pelajar apakah yang dimaksudkan dengan haji dan bagaimana cara mengerjakannya. Tapi untuk pada minggu ini kita akan ambil setengah sahaja. Selepas itu kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi, tanpa melengahkan masa, apakah yang dimaksudkan dengan haji? Okey, haji ini secara ringkas boleh dikatakan kita mengunjungi ataupun kita ziarah ke Baitullah iaitu rumah Allah. Jadi hukum haji ini iaitu wajib ke atas orang Islam sekali seumur hidup. Maksudnya, seandainya seseorang itu telah menunaikan haji sekali sahaja, itu pun dah kira mencukupi rukun Islam. Jadi, syarat wajib untuk menunaikan haji iaitu ada 5. Islam, berakal, tidak wajib ke atas orang yang gila. Kalau seseorang itu gila, tidak berakal, maka tidak wajib untuknya menunaikan haji. Yang ketiga, mumaiz. Mumaiz ini maksudnya kanak-kanak yang dah boleh berfikir waras. Contohnya, dia dah boleh fikir baik ataupun buruk. Jadi, kanak-kanak yang belum mumaiz ini tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Namun, mereka sebenarnya boleh. Sekiranya contohnya kalau ibu bapa kita nak mengerjakan haji, dia bawa adik kita, dibenarkan. Cuma, ianya tidaklah menjadi kewajipan kepada mereka. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka iaitu sekiranya seseorang itu hamba, maksudnya dia tak boleh pergi ke sini ke sana tanpa izin tuannya, maka ianya tidak wajib ke atasnya. Tetapi zaman sekarang kita dah tak ada hamba lagi, okey? Maka wajiblah kepada kita yang sudah merdeka. Yang terakhir ialah mampu, iaitu berkemampuan. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan? Yang pertama ialah mampu membayar tambang dan segala perbelanjaan pergi dan balik. Okey, dekat sini kita boleh ambil contoh kalau kita nak pergi umrah ataupun kalau kita nak pergi menunaikan haji, kita kenalah tempah tiket ataupun kita kita pergi ke travel agency untuk menyatakan hasrat kita untuk menunaikan haji. Jadi, benda itu pun memerlukan duit. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan berkemampuan. Kamu mempunyai duit ataupun untuk tambang pergi dan balik. Okey, yang kedua ialah mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk saraan nafkah bagi orang di bawah tanggungan yang ditinggalkan. Okey, contohnya ibu bapa kamu, mereka menunaikan haji. Haji ini saya nak bagi tahu, kalau mereka keluar menunaikan haji, mereka akan keluar meninggalkan rumah selama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Jadi, apakah yang dimaksudkan berkemampuan? Seseorang itu haruslah mempunyai nafkah untuk ditinggalkan kepada keluarga yang kamu tinggalkan.
Contohnya kalau ibu bapa kamu menunaikan haji, maka mereka pun tidak membawa kamu. Tapi kamu haruslah ibu bapa bagi cukup makan. Maksudnya dia tak meninggalkan kamu kelaparan. Tak meninggalkan kamu perbelanjaan untuk sekolah. Untuk apa lagi? Macam itu. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan berkemampuan. Maksudnya seseorang itu mampu membagi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkannya. Okey, yang ketiga ada kenderaan pergi dan balik. Ada kenderaan pergi dan balik ini, saya boleh ringkaskan ada kapal terbang untuk membawa kamu pergi daripada Kuala Lumpur ke Mekah ataupun ke Jeddah sebagai contoh. Yang keempat, aman dalam perjalanan pergi dan balik. Contohnya tidak ada peperangan. Pastikan negara tersebut tidak berlaku peperangan supaya kita selamat, aman dalam perjalanan kita. Yang kelima, sihat tubuh badan. Pastikan kamu sihat tubuh badan. Kalau ada situasi, contohnya kamu demam campak, maka itu tidaklah menjadi kewajipan kamu untuk menunaikan haji. Mungkin tahun itu tidak boleh, tapi tahun hadapan boleh. Okey, yang keenam, berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan umrah. Pastikan kamu tidak terlalu sibuk. Seandainya tahun itu kamu terlalu sibuk, kamu nak mengerjakan, kamu nak handle company ataupun handle syarikat kamu yang terlalu sibuk, jadi tidak menjadi kewajipan lah untuk kamu. Pastikan kamu berkesempatan. Okey, yang ketujuh, dengan izin suami atau wali ini adalah untuk perempuan. Perempuan haruslah kena ada izin suami. Sekiranya dah tiada suami, kena ada izin wali. Apa itu wali? Iaitu sama ada ayah, abang ataupun sebagainya. Okey, yang terakhir adalah ditemani oleh suami ataupun mahram ataupun sekumpulan wanita. Ini saya nak bagi tahu kalau kita perempuan nak pergi ke Mekah. Mekah ada satu undang-undang di mana kita tidak boleh memasuki Mekah tanpa ada mahram, iaitu apa mahram kita kalau perempuan? Suami, bapa, datuk, abang, adik, yang penting lelaki. Sekalipun tiada lelaki, kita harus ada wakil untuk menjadi mahram kepada kita. Okey, yang ketiga, mampu tetapi dengan pertolongan orang lain. Apa yang dimaksudkan dekat sini? Okey, mereka ini mampu daripada segi kewangan namun tidak dapat mengerjakannya sendiri kerana apa? Yang pertama, uzur, iaitu sakit, sudah lanjut usia. Nenek kita dah umur berapa? Dah umur 80 tahun. Bertongkat, tak dapat jalan kaki. Tapi apa? Alhamdulillah masih banyak duit dan berniat untuk mengerjakan haji. Okey, ini adalah... Okey, kita lihat dulu situasi yang kedua. Situasi kedua ialah sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Yang ketiga, orang yang telah meninggal dunia. Jadi, saya nak bagi tahu situasi ketiga-tiga ini, macam saya katakan tadi, nenek kamu umur dah 80 tahun. Dah tak dapat berjalan, maksudnya pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda kan. Okey, tidak mengapa. Mereka pun masih banyak duit. Jadi mereka ini boleh badalkan. Iaitu apa dimaksudkan badal? Badal iaitu menggantikan haji mereka dengan pertolongan orang lain. Dengan syarat mereka masih, insya-Allah masih hidup. Orang lain itu, kalau contohnya kan, contohnya nenek kita tadi, kita pergi haji. Badan kita cukup sihat, tubuh badan kita sihat. Maka kita boleh badalkan haji nenek kita secara sukarela. Alhamdulillah. Tapi kalau tiada keluarga yang mampu untuk badalkan haji nenek kita, kita boleh mengupah seseorang untuk
mengerjakan haji untuk nenek kita, iaitu dipanggil upah haji. Okey. Okey, yang terakhir, jenis-jenis haji. Jadi jenis-jenis haji ini ada 3. Ingat ya, 3. Yang pertama adalah haji ifrad. Apa yang dimaksudkan dengan haji ifrad? Haji ifrad ialah berniat untuk mengerjakan haji dan umrah secara berasingan, di mana umrah tidak dikerjakan dalam bulan-bulan haji atau tidak dikerjakan sama sekali. Jadi, kata kuncinya adalah umrah tidak dikerjakan dalam bulan-bulan haji. Sebab itu saya boldkan. Ini adalah kata kunci untuk haji ifrad. Kamu kena ingat ya. Okey, yang kedua ialah haji tamattu'. Apa? Okey, haji tamattu' ialah berniat mengerjakan haji dan umrah secara berasingan, di mana umrah diniatkan dan dikerjakan dalam bulan-bulan haji. Jadi dapat tengokkan perbezaan haji ifrad dikerjakan dalam bulan-bulan haji. Manakala haji tamattu' pula apa? Haji tamattu' pula dikerjakan dalam bulan-bulan haji. Ingat ya, ifrad tidak, tamattu' ada. Jadi, yang terakhir ialah haji qiran. Iaitu bermaksud berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Itu kata kunci dia, serentak. Dan melakukan pekerjaan kedua-duanya juga dilakukan serentak bersama-sama. Maksudnya apa? Tawaf, ihram, sa'i, semua dilakukan serentak. Okey, jadi haji ifrad ini tidak dikenakan dam. Manakala haji tamattu' dengan haji qiran dikenakan dam. Dam ini adalah saya dapat simpulkan ianya adalah denda. Jadi apa yang mereka perlu lakukan untuk membayar dam ialah dengan menyembelih seekor kambing. Okey? Dam itu adalah denda, tapi kalau kita nak lebih ketahui dam itu daripada segi bahasanya adalah darah. Manakala darah kan tahu, kalau kamu luka, kamu keluar darah, itu darah. Itu adalah daripada segi bahasa. Dan dam ini secara lebih lanjut ialah ibadah gantian yang berbentuk binatang ternakan yang disembelih atau digantikan dengan makanan atau puasa. Tengok ni. Dikata yang berbentuk binatang. Sebabkan itulah sekiranya kamu melakukan haji tamattu', haji qiran, kamu dikenakan dam, iaitu dengan apa? Binatang ternakan kan? Menyembelih seekor kambing. Sekiranya tidak mampu, boleh keluarkan makanan. Beras ke, gandum ke. Kalau tak mampu juga dengan puasa. Okey. Itu adalah antara jenis-jenis haji. Jadi sekarang ni, apa yang kamu lihat dekat sini ialah gambar kan? Okey. Gambar ini saya beri secara kasar sahaja sebab kita akan sambung pembelajaran ini pada minggu hadapan. Okey. Sini kamu lihat kan ada Kaabah. Sekiranya kamu mengelilingi Kaabah ini, apa yang kamu panggil aktiviti tersebut? Ya, tawaf. Kita tawaf sebanyak 7 kali mengelilingi Kaabah. Kalau dekat sini sa'i. Apa sa'i? Ada kan kita belajar dalam pembelajaran unit 1 umrah. Sa'i iaitu berlari anak-anak ke mana? Ke Safa dan hingga ke Marwah sebanyak 7 kali. Okey, insya-Allah pelajar yang berkesempatan bolehlah menonton TV ataupun melihat video yang saya akan berikan untuk kamu mendapat gambaran bagaimana suasana haji
di Mekah. InsyaAllah minggu hadapan pun kita akan menyambut Raya Aidil Adha, iaitu Raya Haji. InsyaAllah itu sahaja pembelajaran kita untuk pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.